macam mana, Nabi buat sekian macam mana, Nabi masuk tandas macam mana, Nabi tidur macam mana Nabi punya cara jalan dan sebagainya. Maka ini disebut, kitab ini dipanggil apa? Kitab Syama'il. Dan yang paling ma'ruf dan masyhur, kitab yang biasa orang pakai dan dibaca ialah kitab Syama'il Imam Tirmizi, yang dipanggil dengan nama Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Imam Tirmizi juga dipanggil Syama'il Muhammadiyah, dan ini paling makbul orang biasa baca. Nombor 3 ialah kitab, iaitu saya sebut tadi, khususiat. Khususiat ni apa? Atau juga dipanggil khasais, iaitu kitab yang membicarakan berkenaan dengan keistimewaan Rasulullah SAW. Ini jarang sikit orang baca. Sebab kerana satu, perbicaraan dia pun kadang panjang tetapi agak jarang dibaca. Kitab khasais dipanggil. Antara yang paling ma'ruf dan masyhur ialah kitab Khasais Kubra karangan Imam Suyuti rahmatullah alaih. Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dia meninggal dunia tahun 911. Beliau ada karang kitab. Jadi 3 jenis kitab ni ialah kita banyak akan telah baca, hayati. Mudah-mudahan bila kita lakukannya dengan penghayatan, maka akan datang cinta Rasulullah SAW, dan juga kita akan ada semangat untuk ikut Nabi SAW. 3 jenis kitab: sirah, syama'il, dan akhir sekali khasais, ataupun juga dipanggil khususiyat. Ni. Tapi yang paling selalu orang baca sirah lah. Sirah paling selalu orang baca. Tetapi sebenarnya semua benda ni, kitab ni perlu dibaca dengan penghayatan terhadap apa yang dibaca. Okey, baik, kita sambung. Jadi majlis yang pertama dah lepas, kita baca ni majlis yang kedua. Kita baca kitab Syama'il Imam Tirmizi dan bersama dengan terjemahan dia. Saya akan baca matan Arab, lepas tu terjemah. Matan Arab, lepas tu saya akan baca terjemahan dia. Baik. Saya dimaklumkan tadi pihak penganjur, beliau kata bahawa ramai yang tanya pasal kitab. Minta kitab dia. Jadi ramai yang tanya pasal kitab. Jadi saya cadangkan kalau tuan-tuan nak dapatkan kitab macam ni. Yang macam ni. Ini setakat yang saya tahu antara kitab Syama'il yang terjemahan dia terbaik. Kitab Syama'il ni terjemahan dia banyak dah terjemah, tetapi ini antara kitab Syama'il yang terjemahan dia yang paling baik yang dicadangkan. Orang yang terjemah ni ustaz Indonesia, tetapi terjemahan dia bagus lah. Okey, terjemahan dia bagus dan agak teliti terjemahan dia. Kadang-kadang ada setengah terjemah tak apa tepat, tapi beliau terjemah ni bagus. Jadi sebab tu saya cadangkan guna nuskhah yang ni. Tapi nuskhah ni dah habis pula. Macam mana nama dah habis. Jadi tak nak, saya pun minta supaya pihak pengajar tolong fotostatekan. Jadi tadi beliau beritahu saya kalau sesiapa nak photostate dan juga nak ikuti, tak kisahlah tuan-tuan ikuti ke, tapi nak baca kitabnya, mungkin nak dapatkan sendiri kitab, boleh jumpa beliau, ni kitab beliau boleh photostatekan. Satu kitabnya harga RM25. Photostate lah ni. Jadi ni photostate dia. Ni kita asal, dia boleh dapatkan photostate dia. Sesiapa nak boleh hubungi saudara kita, saudara Raimi, beliau boleh tolong photostatekan. Harga satu kitab jatuh lebih kurang RM25 lah, RM25. Jadi boleh dapatkan pada beliau lah. Jadi tempat malam ni pun ramai tak ada kitab, tapi majlis akan datang pun kat tempat lain kan. Lepas tu ialah tempat lain. Okey, baik. Malam ni tak apalah, kita dengar hadis Nabi pun insya-Allah dapat banyak pahala, insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita terus sambung. Sekarang ni kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga ni babu majaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab yang ketiga. Bab berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketiga ni bab berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Hujr قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh hingga bahagian tengah kedua telinganya. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh hingga bahagian tengah kedua telinganya. Baik. Wa bihi qala haddatsana Hannad bin Sari
qala haddatsana Abdul Rahman ibn Abi Zinad an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqa al-jummati wa duna al-wafrah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah berkongsi mandi dalam satu bejana, satu bekas, dalam satu bekas air dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Ini hadis riwayat Aisyah. Hadis yang tadi yang pertama, riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau kata rambut Nabi yang beliau tengok sampai sini. Lebih kurang sampai sini. Hadis riwayat Aisyah lah kata sampai sini. Antara bawah cuping telinga sampailah ke sini. Antara tengah ni, mana tengah tengkuk, antara bawah cuping telinga dan sebelum bahu. Jadi kita sedia maklum rambut orang ni kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Jadi yang dalam hadis tu riwayat Aisyah tu maknanya hadis iaitu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu agak panjang sedikit. Okey, baik. Saya nak terangkan yang penting-penting saja kerana kita nak seboleh mungkin nak habiskan kitab ni. Okey, dalam hadis ni makna tadi juga Sayyidatina Aisyah kata aku mandi daripada satu bekas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau isteri Nabi. Jadi mandi satu bekas ni bukan mandi dari satu tap. Zaman dulu orang tak mandi dalam tap macam kita sekarang tap mandi tu. Maksudnya ada bekas besar dan kemudian beliau ambil air daripada tu, beliau mandi. Nabi juga ambil air di bekas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Bukan masuk dulu dalam bekas tu, bukan. Jadi bukan masuk dulu dalam bekas tu, tapi ambil air dari bekas yang sama. Sebab tu kadang-kadang baca hadis melalui terjemah saja kadang-kadang bahaya. Kalau kita baca terjemah, kadang-kadang kita mungkin boleh salah faham. Kadang-kadang bahaya. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana. Zaman dulu, orang dulu tak banyak air macam kita. Orang dulu nak ambil air, nak mandi, ambil air daripada jauh, daripada pergi bawa datang ke rumah. Jadi dulu dekat rumah Nabi pun mana ada macam pipe macam kita sekarang. Jadi diorang ambil air, dia pergi bawa datang. Dalam hadis bagi tahu bahawa Nabi SAW kalau mandi, Nabi mandi menggunakan satu gantang air je. Nabi mandi wajib, Nabi hanya menggunakan satu gantang air. Satu gantang air berapa banyak? Satu gantang air ialah bersamaan dengan 3,000 ml, 3 liter. 3,000 ml iaitu 3 liter. Ini botol 500 ml. Satu lagi botol 1.5. Nabi mandi hanya menggunakan 2 kali botol 1.5 tu. Maknanya 3,000 ml. Nabi mandi 3 liter. Kita punya mandi 1 gallon air. Tu kita punya mandi 1 tangki habis. Tapi Nabi SAW mandi hanya menggunakan satu gantang air, iaitu satu lebih kurang dalam 3,000 ml air. Okey, 3 liter. Okey, sambung. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain wa kanat jummatu tadribu syahmata udhunain. Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki bentuk tubuh sederhana, kedua bahunya bidang, rambutnya yang terurai menyentuh kedua cuping telinganya. Ini hadis ni baitu panjang sikit sampai sini. Okey. Tadi ada kata separuh sini, ada kata sampai ke cuping telinga. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala haddatsani abi an Qatadah rahimahullah qala qultu li Anas radhiyallahu anhu kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ru syahmata udhunain. Qatadah rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menjawab, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus kaku. Panjang rambut baginda sallallahu alaihi wasallam menyentuh kedua cuping telinganya. Rambut Nabi lurus sangat pun tak, kerinting sangat pun tak, tapi tengah-tengah, ikal mayang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ni bagi tahu sentuh dua cuping telinga, mana sampai sini. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani'in binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair.
Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Ummu Hani ini beliau sepupu Nabi, anak pada Abu Talib, sepupu Nabi lah. Beliau berkata bahawa semasa penaklukan kota Mekah, iaitu Fatah Mekah berlaku tahun 8 Hijrah. Ini maksudnya peristiwa Fatah Mekah. Semasa penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memasuki kota ini dengan rambut yang diikat, iaitu dijalin 4. Maksudnya Nabi SAW telah buat 4 rambut Nabi, bahagian rambut Nabi. Rambut Nabi tebal. Secara umumnya rambut Nabi SAW ni tebal. Jadi waktu tu bila masuk Fatah Mekah, Nabi SAW pakai topi besi. Oleh kerana bila Nabi pakai topi besi, maka Nabi SAW telah bahagikan rambut Nabi itu diikat 4. Mana Rasulullah buat macam ikat, tapi bukan macam sanggul tu. Rasulullah macam ikatkan bahagian depan, sini 1 dan sini 2. Sini 1, 2, kemudian sini belakang. Jadi 3, 4. Tapi bukan Rasulullah ikat macam perempuan tu, bukan. Rasulullah macam bahagikan 4. Ini untuk memudahkan juga pakai topi besi. Waktu peristiwa Fatah Mekah, lepas tu Rasulullah pakai topi besi. Di dalam hadis ni. Okay, baik. Jadi yang riwayatkan ni sepupu Nabi SAW. Wa bi qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udunai. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sehingga pertengahan kedua telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Suwaid bin Nasr وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau melaporkan, Ibnu Abbas maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahawa pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam terurai ke hadapan sehingga dahinya. Orang musyrik pula membelah rambut mereka menjadi 2 bahagian, iaitu ke kiri dan ke kanan. Para ahlul kitab melepaskan, iaitu membiarkan rambut mereka terurai ke hadapan tanpa dibelah. Rasulullah SAW lebih suka menyesuaikan diri dengan keadaan ahlul kitab dalam perkara yang belum pernah ada perintah mengenainya. Kemudian Rasulullah SAW membelah rambut baginda menjadi 2 bahagian. Ini apa maksudnya? Zaman Nabi SAW ada 2 golongan. Satu golongan musyrikin, satu lagi golongan ahli kitab. Zaman Nabi lah. Orang musyrikin, mereka punya rambut ialah, maknanya diorang biarkan rambut diorang lepas. Mungkin ada kalau sebahagian tu ke depan, dibiarkan ke depan, dan sebahagian lagi ke belakang, turun ke belakang lah. Tapi ahli kitab pula, bila diorang sikat rambut, diorang akan sikat rambut belah 2, belah tengah, belah kiri kanan. Nabi SAW pada permulaan, kalau baginda tiru, baginda akan lebih suka tiru ahli kitab berbanding tiru orang musyrikin. Sebab kerana ahli kitab ni, mereka ni ada juga ilmu daripada kitab. Tapi selagi mana tak ada perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau ada perintah Allah Ta'ala, maka baginda tak nak ikut lagi ahli kitab. Kemudian lepas tu Allah Ta'ala turunkan perintah, jangan ikut ahli kitab pun jangan. Maka apa Nabi SAW buat? Nabi pun bila sikat rambut, Nabi akan sikat rambut ke belakang, dan lepas tu Rasulullah akan belah tengah. Boleh faham ke? Mula-mula Rasulullah sikat ke belakang. Sikat ke belakang tu, mana Rasulullah sikat ke belakang, itu ialah nampak macam sama dengan musyrikin. Tapi lepas tu Rasulullah SAW belah tengah. Jadi rambut Nabi ni ialah ada ke belakang dan ada belah tengah. Di sini di belah tengah dan kemudian sikat ke belakang. Jadi Rasulullah SAW menyalahi orang musyrikin dan juga menyalahi orang ahli kitab. Itu cara Rasulullah SAW menyikat rambut. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi' al-Makki an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha dhafaira arba'in. Ummu Hani radhiyallahu taala anha berkata, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikat, iaitu dijalin 4 ataupun dijalin 4. Ini macam tadi juga.
Riwayat ni sama macam tadi, iaitu riwayat Ummu Hani radhiyallahu taala anha, iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana sikat rambut ialah iaitu para ulama hadis kata paling afdal ialah ada disikat ke belakang sedikit yang tepi, dan tengah tu disikat belah tengah. Ini macam yang sikat cara sunnah, iaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ambil berat, dia akan ambil berat juga macam mana cara sikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah biasanya rambut Nabi panjang. Panjang ni maksud saya ialah tidak sampai menyentuh bahu. Jadi rambut Nabi ialah biasanya sama ada antara separuh ni, antara dekat dengan telinga atau lebih sikit, tapi tak sampai menyentuh bahu. Jadi secara umum kita katakan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah lebat. Tapi ada juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukur. Bila Nabi cukur rambut, iaitu ketika buat umrah dan haji. Menurut Mullah Ali Qari rahmatullah alaih, bahawa Nabi SAW cukur rambut Nabi 4 kali, iaitu ketika umrah yang kali tahun 6 Hijrah, kemudian umrah kali tahun 7 Hijrah, dan umrah tahun 8 Hijrah, dan satu lagi waktu haji dan juga umrah. Yang terakhir tu haji wida dan juga umrah yang terakhir, Nabi SAW juga cukur rambut Nabi. Waktu tu Nabi, maknanya kita kata cukur habis, kan? Maknanya bercukur habis iaitu membotakkan kepala. Tapi secara umum keadaan Nabi ialah berambut, dan rambut Nabi SAW ialah lebat. Okey, sambung. Sekarang kita masuk bab yang keempat, babu majaa fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan rambut. Ni cara macam mana Rasulullah uruskan rambut Nabi. Macam mana Rasulullah uruskan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'n bin Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwa an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu sya'ra ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah menyisir dan merapikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa aku dalam hadis ini nak cerita bahawa berkenaan dengan rambut, tetapi ini Sayyidatina Aisyah kata, aku ketika uzur, aku ada uruskan rambut Nabi, aku sikat rambut Nabi. Maknanya ini menolak pendapat bahawa mana perempuan yang sedang uzur bukanlah tak boleh langsung layan suami dia. Ada perkara boleh buat, tapi ada perkara yang tak boleh buat. Atau yang tak boleh itu kalau contoh kata dia melakukan perkara yang mana boleh, maksudnya dia berseronok dengan isteri dia antara pusat dan lutut yang mana tanpa lapik, maka itu yang tak boleh untuk perempuan yang sedang haid. Itu haram. Tapi kalau contoh kata dia layan suami dia dan dia sikat rambut suami, itu tidak ada masalah. Dia berbeza dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi zaman dulu, mereka punya fahaman bahawa isteri dia tengah haid tak boleh dekat dengan suami, kena jauh betul. Maka oleh kerana itu, untuk menolak juga pendapat mereka, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, ketika aku sedang uzur, aku ada sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban wa Ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'si wa tasriha lihiyatihi wa yukthiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali memakai minyak di rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali memakai minyak di rambutnya dan merapikan janggutnya, dan acap kali baginda memakai kain qina, iaitu kain lapik semacam sapu tangan yang diletakkan di atas kepala di bawah kopiah serban supaya tidak tercemar oleh minyak, sehingga seolah-olah kain qina baginda seperti kain penjual minyak. Ini Nabi SAW satu orang yang begitu mengambil berat tentang kekemasan diri. Nabi SAW ada rambut, dan rambut Nabi agak tebal. Baginda juga punya janggut yang tebal. Tapi Nabi tidak biarkan rambut Nabi macam tu saja ataupun janggut Nabi macam tu saja. Rasulullah sering sikat rambut dan juga sering sikat janggut baginda SAW. Bahkan juga Nabi letak minyak. Tapi bila orang letak minyak rambut ni, kadang-kadang lepas tu dia akan pakai kopiah. Nabi SAW sentiasa pakai kopiah, dan juga Nabi selalu pakai serban.
Kalau orang letak minyak, lepas tu pakai kopiah, pakai serban, maka akan menyebabkan kopiah dia tu atau serban dia jadi kuning, terkena minyak. Maka oleh kerana untuk elakkan kopiah atau serban jadi kuning, Nabi lepas dah letak minyak, Nabi macam letak sapu tangan. Nabi letak sapu tangan macam kain putih. Nabi letak lu atas kepala, lepas tu baru letak kopiah. Supaya kain tu serap minyak tu, lepas tu barulah Rasulullah pakai kopiah ataupun serban. Ini nak bagi satu dalil kat sini, mana Rasulullah SAW begitu ambil berat kekemasan diri, dan juga perkara yang kadang orang menyebabkan orang macam pandang kotor. Kan kadang-kadang macam ni kuning, orang pada apa ni, selekeh kan. Tapi Nabi SAW juga begitu ambil berat, dan bagi dia juga tidak, na'uzubillah, bagi dia tidak selekeh. Begitu bersihnya Rasulullah SAW. Kain tu ialah kain tu memanglah kotor, tapi kain tu tertutup di bawah kopiah. Kan sampai kalau orang tengok kain tu macam seolah kain penjual minyak. Apa maksud dia? Ialah kadang penjual minyak kan dia lelap jadi kuning kain tu. Kain tu saja, tapi itu tertutup. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abu al-Ahwasi an al-Ash'ath ibn Abi Sya'tha an Abi al-Masruq radhiyallahu anhu an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhuri idza tatahhara wa fi tarajjuli idza tarajjala wa fi inti'ali idza ta'ala. Saya cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pakai minyak, Nabi letakkan kain yang mana di bawah kopiah. Ini jaranglah kita nampak orang buat. Tapi saya pernah melihat ulama Yaman lakukan perkara ini. Saya pernah melihat syekh-syekh di Yaman, dia pakai serban. Jadi sekali itu saya pernah tengok satu orang syekh, dia ambil wudu. Selepas dia ambil wudu, dia ambil kain putih. Dia memang pakai minyak sebelum tu dah, tapi dia ambil kain putih, letak atas kepala dia. Lepas tu baru dia pakai kopiah, dan lepas tu dia pakai serban. Saya tengok tu, saya kata Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai tahap macam ni ada orang ikut Nabi. Itu orang tu ambil berat sunnah Nabi. Kalau kita tengok, kadang benda tu benda kecil je, tapi mereka ambil berat, letak kain, pakai kopiah, lepas tu pakai serban. Punyalah ambil berat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahap macam tu pun ada. Okey, baik. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan anggota yang sebelah kanan semasa bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal. Ini maklumlah, baginda bila macam bersuci, ambil wuduk ke mandi ke apa ke, mandi wajib, baginda akan mulakan dulu anggota belah kanan. Dan sikat rambut pun Rasulullah sikat sebelah kanan dulu. Kemudian pakai sandal, pakai selipar, kasut, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pakai sebelah kanan dulu. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hasan an al-Hasan an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjuli illa ghibban. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir rambut kecuali sesekali, iaitu berselang sehari-hari, iaitu tidak terlalu sering. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kita supaya sikat rambut, jaga kita punya janggut, jaga kekemasan diri. Tapi bukanlah setiap mana-mana, setiap tempat nak pergi, semua tempat nak bersolek bermakeup. Itu maksud dia. Bukanlah setiap tempat nak pergi duk sibuk tengok rambut, tengok dia punya apa jambul dia, tengok dia punya ni. Bukan macam tu. Maknanya ambil berat satu hari macam nak pergi ni ke, mana ada masa-masa yang ni, masa-masa yang ketika contoh kita nak keluar, waktu tu baru sikat rambut. Bukanlah setiap masa. Ini tak, kat traffic light pun berhenti sempat lagi nak make up. Ni orang perempuan jangan buat kan, traffic light kan pakai gincu ni. Kan? Traffic light depan pakai gincu lagi. Gincu belah bawah lah. Traffic light pertama gincu atas, traffic light kedua gincu ni. Traffic light ketiga tak tahu apa benda nak buat lagi. Kan? Jadi ini nama dia hodoh. Kan? Nama dia buang masa banyak. Jadi Nabi SAW tak melarang daripada selalu sikat rambut. Jadi maknanya ambil berat, tapi bukanlah sampai masa banyak dihabiskan untuk perkara tersebut. Baik, sambung. Wa bi qala haddatsana al-Hasan bin Arafah qala haddatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid an Abi al-Ala al-Audi an Humayd bin Abd al-Rahman an rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Baik, salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya sekali-sekala, iaitu tidak terlalu seiring, iaitu berselang sehari-hari.
Maknanya bukan selalu sangat, bukan setiap masa nak sikat rambut saja. Okey, dalam hadis tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, Nabi SAW ada bagi tahu man kana lahu sya'run falyukrimhu. Nabi ada bagi tahu siapa yang kalau ada rambut panjang, ada rambut, maka hendaklah dia muliakan rambut. Apa maksud dia? Siapa kalau dia simpan rambut, maka hendaklah dia jaga rambut dia. Tapi jaga ikut kadar dia. Maknanya bukanlah selalu masa ni dihabiskan untuk rambutnya. Okey, baik, sambung. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni tajuk baru, bab yang kelima. Bab berkenaan dengan uban. Bab berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kelima, bab berkenaan dengan uban. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Hammam an Qatada, qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yablugh dhalika, inma kana syai'an aw syaiban fi sudghai, walakin Abu Bakr radhiyallahu anhu khadaba bil hinna'i wal katam. Qatadah bertanya, Qatadah rahimahullah bertanya pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah ni ialah tabi'i, bahkan antara tabi'i besar, anak murid Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah bertanya pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan ubannya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, baginda tidak sampai melakukannya, meskipun sudah ada beberapa helai uban di kedua pelipisnya. Namun begitu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarnakan ubannya dengan hinna dan katam. Maknanya tabi'in tanya, pernah tak Nabi inaikan rambut? Jadi Sayyidina Anas kata, Nabi punya rambut sikit sangat, jadi Nabi tak ada inai. Maaf, Nabi punya uban sikit sangat, sampai menyebabkan Nabi tak perlu nak inaikan uban tu. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ada inaikan rambut beliau. Beliau kata Nabi SAW hanya ada uban di kedua pelipisnya. Mana kat sini? Ni dekat apa ni? Dekat sini, pelipis ni, kat sini. Sikit ada uban. Tapi ni satu riwayat. Ada lagi riwayat lain. Kita baca dulu riwayat ni. Di satu riwayat ada sikit lah beliau kata uban Rasulullah SAW. Jadi maknanya itu sikit, tak perlu untuk nak diinaikan. Kita baca lagi. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Thabitin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyati illa 14 sya'ratan bayda. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku hanya menemukan 14 helai uban di rambut dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya uban Nabi sikit betul, 14 helai. Sahabat ni punyalah lebih berat pasal Nabi, sampaikan uban dekat rambut dengan janggut Nabi pun beliau kira. Boleh jadi juga beliau pernah sikatkan Nabi. Boleh jadi. Sebab beliau boleh sampai boleh kira 14 helai. Dekat rambut dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab riwayat hadis ni riwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ialah merupakan salah seorang khadim Nabi yang paling rapat dengan Nabi. 10 tahun khidmat dengan Nabi. Daripada usia beliau 10 sampai usia beliau 20, beliau khidmat dengan Nabi. Daripada Nabi datang Madinah sampai Nabi wafat, 10 tahun khidmat dengan Nabi. Dari beliau ni rapat betul dengan Nabi. Jadi oleh kerana itulah rapat dengan Nabi, boleh jadi beliau ni yang pernah sikatkan rambut Nabi semua dan mungkin uruskan janggut Nabi, sampai beliau boleh kira uban yang ada di rambut dan juga janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yaddain ru'ya minhu syai'. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak di rambutnya, ubannya tak kelihatan. Tetapi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meminyaki rambutnya, akan terlihatlah sedikit uban. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rambut tu bila dah pakai minyak basah, jadi nampak uban tu tak kelihatan. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak letak minyak, jadi dia kan kering kan. Bila kering maka uban tu agak nampak sikit. Okey? Tapi nak bagi tahu uban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Umar
ابن الوليد الكندي الكوفي قال أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lebih kurang 20 helai rambut putih. Ni beliau kata lebih kurang 20 helai. Makna macam tu lah, lebih kurang berbelas-belas atau mungkin paling tinggi pun sebanyak 20 helai saja uban di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Abu Bakr ya Rasulullah qad shibta qala shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha asy-syamsu kuwirat. Baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau meriwayatkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, tuan sudah beruban. Makna tuan nampak beruban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ubanku ini disebabkan oleh surah Hud, surah Waqiah, surah Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Makna kerana turunnya surah ni menyebabkan aku beruban. Turunnya surah ni menyebabkan aku beruban. Pertama Nabi kata surah Hud. Para ulama jelaskan sebab apa surah Hud ni? Kerana dalam surah Hud adanya perintah supaya istiqamah kepada Nabi dan juga umat Nabi. Perintah tu berat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang lain. Walaupun Nabi memang istiqamah, tapi perintah istiqamah tu berat. Itu surah Hud. Dan lagi apa lagi? Surah Waqiah, Mursalat, Naba dan Takwir. 4 surah yang lain tu ialah kerana di dalam dia mengandungi cerita pasal kiamat. Jadi cerita pasal kiamat ni berat betul, menakutkan, memberatkan. Maka menyebabkan Nabi SAW nampak beruban. Di sini sabit bahawa antara perkara yang boleh menyebabkan orang beruban atau nampak tu ialah kerana dia ni menanggung benda berat, menanggung perkara berat kan. Sebab tu orang yang, jadi sebab itu kalau lelaki kalau tak nak beruban banyak, jangan kahwin dua kan. Ni selingan ya. Okay, tak ada kaitan hidup mati kan. Jadi kalau ni ke lagi sikit uban, wallahualam boleh jadi sikit uban itu mungkin kena cabut kan. Kena cabut. Ni dia mungkin kalau kata 2 uban banyak lagi, 3 lagi banyak uban, 4 gugur semua. Tu habis langsung. Kalau gugur semua selesai masalah, tak ada uban. Okey, baik, sambung. Okey, lagi tak, saya hanya nak beritahu itu selingannya, maaf. Okey, saya nak bagi tahu bahawa maksud nak bagi tahu kerana bila orang tu berat, apa dia fikir tu banyak berat, maka menyebabkan dia tumbuh uban. Okey, tu tanya kepada orang yang pakar kan. Dalam majlis ni ada orang pakar, kena tanya dengan dia. Banyak belajar dengan dia, tak tahu dia ada uban dia tak ada uban. Okey, baik, sambung. Wa bi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Abu Juhaifah meriwayatkan para sahabat radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kami melihat tuan sudah beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ubanku ini disebabkan oleh surah Hud dan yang sama jenis dengannya. Ni hadis diberikan macam tadi juga. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Shu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ijli an Abi Rimtha at-Taimi Ribab qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'iya ibn li qala fa uritu faqultu lamma ra'aitu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam alaihi taubani akhdaran walau sya'run wa qad alahu syayb wa syaybu ahmar. Baik, Abu Rimtha at-Taimi radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anakku. Okey, beliau bawa salah seorang anak beliau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anakku. Ketika aku melihat baginda, aku berkata pada anakku, inilah Nabi Allah. Selawat dan salam ke atasnya. Baginda waktu itu, baginda memakai 2 helai pakaian berwarna hijau. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sudah beruban. Uban baginda sallallahu alaihi wasallam kemerah-merahan. Uban baginda sallallahu alaihi wasallam kemerah-merahan. Dalam hadis ni pula bertentangan dengan hadis Anas bin Malik yang pertama tadi.
Anas bin Malik kata Nabi tak berinai, tapi dalam hadis ni pula kata bahawa Nabi SAW berinai. Jadi nampak bercanggah. Yelah, orang ni kadang satu orang dia ceritakan apa dia nampak, apa yang dia tahu, apa yang dia nampak. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ceritakan apa yang beliau tahu, bahawa beliau kata setahu aku Nabi SAW tak pakai inai. Tapi pada waktu yang lain pernah Nabi SAW punya uban agak banyak. Yang Anas radhiyallahu anhu ceritakan tu waktu uban Nabi sikit betul. Tapi bila uban Nabi SAW agak banyak, macam dalam hadis ni, maka Nabi SAW pun telah inaikan rambut Nabi SAW dengan inai yang berwarna merah. Okey, sambung. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Suraij bin Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harbin qala qila li Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaybun illa sya'aratun fi mafriqi ra'si idza dahana wa rahun nadhun. Baik, Simak bin Harb meriwayatkan pertanyaan seseorang kepada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Makna ada satu orang tanya pada satu orang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Apa dia tanya? Adakah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai uban? Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menjawab, di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada uban, kecuali hanya beberapa helai di belahan rambutnya yang tertutup minyak apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memakai minyak di rambutnya. Maknanya kat sinilah tertengah ni. Tertengah ni kan Nabi kan belah rambut, kat sini ada sikit-sikit uban kat sini. Itu pun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam letak minyak tak apa nampak uban tersebut. Baik, kesimpulannya Nabi SAW, adakah Nabi pakai inai? Nabi pakai inai, tapi tak selalu. Hanya ketika bila macam ada uban Nabi SAW agak kelihatan banyak, baru Rasulullah SAW pakai inai. Baik, inai yang dibenarkan inai warna merah. Maksudnya itulah inai yang merah perang tu, itu inai yang dibenarkan. Dalam hadis ada larangan bahawa Nabi larang pakai inai warna hitam. Tapi kalau kita mesti maklum, inai ni dia tak hitam, inai mesti warna merah. Jadi orang yang sunat pakai inai, dalam hadis juga dibagi tahu bahawa Nabi kata janganlah cabut uban, kerana uban ni cahaya orang Islam. Jadi satu orang kalau tumbuh uban jangan cabut, tetapi sunnah dia ialah bila tumbuh uban ialah diinaikan, inai merah. Itu sunnah. Tapi jangan inaikan, tapi jangan warnakan hitam. Dalam mazhab Syafi'i, warnakan inai warna hitam, warnakan uban warna hitam ialah hukum haram. Mana mewarnakan rambut dengan warna hitam ialah hukum dia haram. Maknanya tak boleh kan, memang ada larangan dalam hadis. Pakai inai tak ada masalah kan. So kita mesti maklum bahawa inai memang warna merah tetapi tidak ada yang warna hitam. Okey, sekarang bab yang seterusnya, bab 6. Sebentar bab 6. Okey. Babu ma jaa fi khidab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab 6 ni sekarang kita masuk bab 6 jap saya nak bajet masa jap. Kita ambil masa insya-Allah lebih kurang dalam setengah jam ni, boleh tuan-tuan Boleh tuan-tuan Dalam lebih kurang setengah jam kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Babu ma jaa fi khidab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bab 6 bab berkenaan dengan inai. Di sini terjemah semir ni maknanya inai lah. Bab berkenaan dengan inai Rasulullah, inai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hushaym qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimtha radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ibn li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bih qala la yajni alayka wa la tajni alayka qala wa ra'aitu syaiba ahmara qala Abu Isa hadha ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab wa afsaru li anna riwayati sahihata annahu sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syai'. Wa Abu Rimtha ismu Rifa'at bin Yathribiyin at-Taimi. Sayyidina Abu Rimtha radhiyallahu anhu berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, dia benar-benar anakku. Rasulullah SAW berkata, dia tidak akan diseksa kerana menanggung dosamu dan kamu tidak akan diseksa kerana menanggung dosanya. Kemudian Sayyidina Abu Rimtha radhiyallahu anhu berkata,
pada ketika itu aku melihat uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Mana Rasulullah pakai inai warna merah. Baik. Wa bi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi an Syarikin an Uthman bin Mauhib qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qala Abu Isa wa rawa Abu Awana hadha al-haditha an Uthman bin Abdullah bin Mauhib an Uthman bin Abdullah bin Mauhab faqala an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelup ataupun mewarnakan rambutnya? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menginaikan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Ibrahim bin Harun qala haddatsana Nadr bin Zurarah an Abi Janabin an Iyad bin Laqit anil Jahdamah imraati Bashir bin al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baiti yanfudhu ra'sahu wa qad irtasal wa bi ra'sihi rad'un min hinna aw qala radghun syakka fi hadha asy-syaikh asy-syakku huwa li Ibrahim bin Harun. Baik, Al-Jahdamah beliau ialah merupakan isteri kepada Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda. Baginda mengeringkan rambutnya selepas mandi. Di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam ada bekas daun inai. Bekas daun inai maksudnya kan orang pakai inai kan yang hancur-hancur tu kan, yang bila dah inai kering tu. Maksudnya ada tanda-tanda inai. Maksudnya kan bila orang pakai inai kan, yang daun dia dah hancur tu, dia kering tu, inai, serbuk inai tu. Jadi beliau kata waktu Rasulullah keluar tu, aku nampak ada serbuk inai tu ada masih lagi ternampak atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud nak sabitkan bahawa baginda pakai inai. Okey, wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala anba'ana Amr bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salamah qala anba'ana Humayd an Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Qala Hammad wa anba'ana Abdullah bin Muhammad bin Aqil radhiyallahu anhu ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik radhiyallahu anhu makhduban. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarnakan dengan hinna dan katam. Ini makna jenis inai lah, jenis inai. Maknanya diwarnakan dengan inai daripada jenis hinna dan katam. Dan Abdullah bin Muhammad bin Aqil radhiyallahu taala anhu berkata, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah diwarnakan dengan hinna dan katam atau katam. Maksudnya lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang simpan rambut Nabi. Beliau disimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rambut yang beliau simpan itu ialah ada tanda-tanda bekas inai. Rambut tu maksudnya merah keperang-perangan. Maknanya diinai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu simpan rambut Nabi. Makna sabit daripada hadis ni, sebenarnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga berkata bahawa sebenarnya rambut Nabi memang pernah diinaikan. Dan juga di sini sabit bahawa satu lagi, sahabat radhiyallahu anhum simpan rambut Nabi. Berapa mereka simpan? Tak lain tak bukan ialah kerana nak ambil keberkatan daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang simpan ni pula ialah sahabat yang rapat dengan Nabi, Anas bin Malik. Beliau simpan rambut Nabi ialah untuk ambil keberkatan ataupun kita panggil tabarruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain ada juga bagi tahu dalam hadis bab haji. Dalam hadis bab haji bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cukur rambut. Lepas daripada habis Rasulullah melontar jamrah, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sembelih binatang 100 ekor, dan lepas tu Rasulullah telah cukur rambut. Dan Nabi daripada cukur rambut, Nabi panggil Abu Talhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi rambut Nabi pada Abu Talhah. Dan Nabi kata, Abu Talhah, bagikan rambut aku ni kepada sahabat. Maka Sayyidina Abu Talhah pun ambil rambut Nabi tu, bagikan sikit-sikit pada sahabat. Jadi ada sahabat yang dapat sikit-sikit rambut Nabi, dibagikan sampai habis. Jadi bermakna Nabi SAW sini menyuruh para sahabatnya supaya menyimpan rambut baginda SAW. Okey, sambung lagi. Bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh, babu maja'a fi kuhli Rasulillah SAW. Ini bab yang ketujuh berkenaan dengan celak mata Rasulullah SAW. Celak baginda.
Celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Abu Daud At-Tayalisi. An Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmit fa innahu yajlu al-basar wa yunbitu ash-sha'r wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kull layla thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Okey, baik. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan celak ismit. Bercelaklah kalian dengan celak ismit, kerana ia dapat menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Kerana ia dapat menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan dengan yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai peralatan bercelak yang baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan pada setiap malam. 3 kali di sini iaitu pada mata kanan dan 3 kali di sini iaitu pada mata kiri. Ini celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi celak Nabi galakkan kita pakai celak ismit. Celak ismit ni dapat kat mana? Dia celak ismit ni dia kalau tanah rasanya lah tanah Melayu tak ada. Dia banyak dekat tanah Arab ataupun dekat tanah India Pakistan. Diorang ada jual lah. Kat sana biasa jual celak ismit. Celak ni dia tak hitam sangat, dia agak perang sikit warna dia. Dia macam ada warna coklat sikit. Dia kecoklatan warna dia. Celak ismit. Dan dia agak macam, kalau orang tak biasa pakai tu, kalau mula-mula pakai ada sikit macam kalau mula-mula pakai macam pedih sikit mata. Tapi dia sekejap je lah. Dia sekejap je. Tapi celak ni ialah celak yang pakai apa mana celak pun boleh. Tapi celak yang digalakkan dalam hadis iaitu celak ismit. Celak jenis ismit. Dia warna dia macam coklat-coklat sikit. Okey, celak ismit boleh carilah kalau ke kedai. Tapi kedai-kedai ada jual barangan ini. Dia bukan celak yang macam perempuan sekarang pakai itu, bukan. Dia celak, dia serbuk celak. Serbuk celak. Jadi batu yang telah dihancurkan tu. Baik. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas celak yang Nabi pakai 3 kali. Jadi Nabi pakai celak 3 kali sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. Mana 3. Jadi celak ni dalam hadis ni bagi tahu bahawa Nabi pakai waktu malam. Maka kerana itu juga sunnah pakai celak ialah waktu malam. Dia pada waktu malam nak tidur. Waktu malam nak tidur pakai celak. Dan bila esok pagi celak tu dicuci, dibersihkan. Celak tu dibersihkan. Dan jadi siapa yang kalau amal ni insya-Allah mata dia akan jadi baik. Dan juga dia juga menumbuhkan bulu mata. Kan? Melebatkan bulu mata dan juga menjadikan penglihatan jadi baik. Siapa nak amal, dapat amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, maknanya pakai celak tu celak ismit, sebaiknya celak ismit atau celak yang lain, pakai 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Dan lepas tu tidur. Bila esok pagi tidur bangun, bila besok pagi bangun, celak tu dicuci. Celak tu dicuci. Baik. Sambung. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri qala akhbarana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Israil bin Yunus an Abbad bin Mansur wa haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmin thalathan fi kulli ainin wa qala Yazid bin Harun fi hadithi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha 'inda an-naum thalathan fi kulli ainin. Okey, baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan sebelum tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak dengan batu celak, maknanya dengan serbuk celak. Dengan serbuk celak ismit 3 kali pada setiap mata. Maknanya 3 kali calitan pada setiap mata. Dalam satu riwayat lain, Yazid bin Harun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebuah bekas celak mata yang baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk bercelak setiap kali hendak tidur. 3 kali pada setiap mata. Jadi sebenarnya sunnah pakai celak ni sebelum tidur. Sebelum tidur pakai celak. 3 kali. Dan lepas tu besok pagi cuci celak tu.
Jadi celak ni bukan semata-mata nak tunjuk kat orang. Kan nak tunjuk kat orang bulu mata lebat, bukan. Tapi maknanya dia ialah, maknanya sunnah Nabi tu ialah supaya penglihatan jadi baik dan juga bulu mata jadi lebat. Maknanya tumbuh dengan baik. Pakai celak sebelum tidur. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir wa ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi indan naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaklah kalian bercelak dengan batu celak atau dengan serbuk celak. Dengan serbuk celak ismit ketika hendak tidur. Sebab ia akan menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Itu sunnah pakai celak sebelum tidur. Sekarang orang pakai celak nak keluar rumah. Nak keluar rumah pakai celak. Tak ada masalah, bukanlah salah. Tapi sebenarnya sunnah yang utama tu nak tidur pakai celak. Okey, baik. Bahkan Nabi kata, hendaklah bercelak ketika nak tidur. Dalam hadis Nabi itu pakai celak ismit ketika nak tidur. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khuzaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikum al-ithmidu yajlul basara wa yunbitu sya'ar. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah batu celak ismit, sebab ia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Kena carilah kan. Kalau ada kawan pergi India, Pakistan, suruhlah dia beli celak ismit. Tapi asalnya kat KL pun ada jual. Sekarang kan kalau kat masih India pun kadang-kadang kalau kedai-kedai yang orang India, Pakistan tu ada jual. Diorang ada jual kedai celak ismit. Kalau kat Sintaling pun ada, diorang ada jual celak ismit. Dia celak dia warna coklat sikit. Tapi kalau orang tak biasa pakai, kalau mula-mula pakai dia ada pedih sikit. Dia kadang-kadang keluar air mata kalau first time pakai. Tapi lepas dah lama dah biasa, tak ada masalah. Wa bi qala haddatsana Ibrahim bin Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Uthman bin Abdul Malik an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'ar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak mata dengan batu celak ismit, iaitu dengan serbuk celak ismit, sebab ia akan menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Okey. Sekarang masuk bab 8 pula. Sekarang dah masuk bab 8. Tadi kita mula bab 3, sekarang dah masuk bab 8. Bab 8, babu majaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bab yang datang berkenaan dengan pakaian. Ini antara perkara penting. Bab berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi qala haddatsana al-Fadl bin Musa wa Abu Numailah wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Pakaian yang paling bagi dia suka ialah qamis. Orang Melayu panggil gamis, qamis. Nanti akan diterangkan apa di qamis. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Okey, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Okey, lebih kurang sama jawab tadi. Wa bi qala haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. Baik, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Ummu Salamah ni isteri Nabi. Ummu Salamah ni adalah salah seorang isteri Nabi
sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai oleh baginda adalah qamis. Okey, baik. Qamis ni apa? Okey, kita dah sebut qamis. Qamis ni apa dia? Qamis ni ialah pakaian yang dia dah dijahit mengikut bentuk badan. Dia dah dijahit ikut bentuk badan. Jadi qamis ni dia merangkumi, boleh jadi pakaian tu pendek ataupun panjang. Kalau pendek, sebagai contoh, paling pendek bagi qamis, kalau katalah qamis tu paling pendek, macam seolah macam baju Melayu. Macam baju Melayu orang pakai, tapi zaman dulu diorang tak ada pakai ada collar. Zaman dulu baju tak ada collar. Jadi kalau dia dipotong ikut bentuk badan, dengan sekali dia ada dia punya lengan, baju yang dipotong ikut bentuk badan dan ada lengan, maka ini dalam bahasa Arab dipanggil qamis. Kadang-kadang mungkin pendek. Kalau katalah pendek, paling pendek macam tahap baju Melayu. Kalau mungkinlah panjang sikit, iaitu sampai ke tahap macam kurta tu lebih kurang. Kalau panjang lagi, paling panjang ialah sampai ke tahap atas buku lali. Maka ini semua boleh masuk dengan nama qamis. Okay, kenapa dalam hadis ni bagi tahu Nabi SAW paling suka pakai qamis? Kenapa? Sebab zaman dulu orang dulu punya pakaian bukan macam kita. Kita sekarang teknologi dah maju dan dah mudah. Kain pun boleh dapat mana-mana. Zaman dulu teknologi bukan macam sekarang, kain pun tak banyak dan orang zaman dulu pun susah. Jadi kerana itu zaman dulu, orang dulu punya pakaian ialah macam, kebanyakan pakaian mereka macam kain ihram. Kain ihram kan? Kain ihram tu kan kain macam tuala tu. Diorang ambil kain tu kena selai, diorang balut kat badan. Kalau biasanya kadang orang zaman dulu badan ni pun terbuka, susah, tak ada baju, tak ada pakaian, kain. Kerana diorang hanya pakai kain je zaman dulu, tutup atas je. Ni kalau orang miskin betul. Ada kain lebih sikit, tutup atas. Itu kadang-kadang bau terdedah. Diorang tutup, kadang bau terbuka lagi sikit. Sebab itulah bila nak tutupkan lagi, mereka pakai lidak. Lidak tu asal untuk tutup bau, dibalut kat atas bau, tutup. Jadi oleh kerana, tapi pakaian yang macam kain ihram ni, kalau kita katalah macam pakai kain ihram ni, dia tak menutup aurat dengan sempurna. Kaedah penutupan dia tu, dia punya bentuk tutup badan tu tak sempurna. Tetapi berbanding kamis, baju yang dah dijahit ikut bentuk badan, dipotong ikut bentuk badan dan dijahit, dan ada lengan, maka dia lebih menutupi aurat. Jadi pakai kamis adalah lebih tutup aurat, sempurna tutup aurat tu. Jadi Nabi SAW kadang-kadang zaman dulu Nabi ada jumpa kamis, maka Nabi pakai kamis. Nabi ada kamis, Nabi pakai kamis. Tapi kalau Nabi SAW tak ada kamis, maka Nabi SAW pakailah kain, lepas tu Nabi balut pada baginda. Jadi itu yang dalam hadis. Sebenarnya zaman dulu, kalau kita macam zaman dulu, kebanyakan sahabat pakaian mereka ialah macam lebih kurang orang pakai ihram. Ini zaman dulu. Rata-rata sahabat susah zaman dulu. Bahkan zaman dulu kebanyakan sahabat, kalau kita baca, kadang-kadang baju pun tak ada. Yang ada kain dia. Dia orang tutup sampai dia ada pusat sampai ke lutut. Dia orang tutup kain, susah zaman tu. Tapi tutup atas. Jadi pakaian mereka tak jauh dari ihram sekarang ni, macam kita pakai ihram. Tapi bila zaman dah makin maju, mesin pun dah macam-macam dah ada, kain pun dah banyak, maka orang pun pakai ni, kain macam sekarang. Jadi sekarang ni kalau orang contoh kata pakai jubah, satu sudut jubah juga boleh masuk dalam kumpulan atau dalam klasifikasi kamis. Kurta pun boleh masuk klasifikasi kamis. Baju Melayu pun boleh masuk klasifikasi kamis. Jadi itu semua sebenarnya kamis. Kalau ikut nama kamis tu. Jadi pakai baju Melayu ke, pakai kurta ke, pakai jubah ke, maka semua tu boleh dinamakan sebagai kamis, kerana kamis ialah pakaian yang dah dipotong ikut bentuk badan dan dah dijahit, kemudian lepas tu dia ada bahu. Dia punya kum ni bahu. Cuma kadang yang lebih dari itu dia fashion saja. Kadang orang tak pokit, kadang orang ni. Tapi zaman dulu punya, kalau zaman dulu bila Rasulullah SAW pakai kamis, ialah diorang pakai tanpa ada tanpa ada collar. Zaman dulu pakaian tak ada collar. Dan ni dulu agak terbuka sikit. Dada ni agak terbuka untuk lelaki lah. Ni agak terbuka sikit. Kadang-kadang ini terbuka, dan kadang-kadang biasanya kalau jubah Nabi zaman dulu, jubah Nabi tu terbuka depan. Jubah Nabi tu terbuka depan. Kemudian juga jubah Nabi SAW ialah longgar. Okey, sambung. Wa bi qala haddathana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj qala haddathana Muad
ذو بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة الأقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lengan baju kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sehingga pergelangan tangan. Sampai sini. Sampai sini. Maknanya lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sini, sampai ke pergelangan tangan. Tapi Nabi tak ikat. Maknanya Nabi tak pakai kaf. Dia bukan ikat tu, tapi Nabi dia lepas, lengan baginda lepas tapi sampai ke sini. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Hudayr qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhairun an Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurra an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ah wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisi famasistu al-qatam. Okey, Qurra bin Iyas bin Hilal berkata, aku pergi, Qurra bin Iyas bin Hilal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan daripada kabilah Muzainah, iaitu kabilah Bani Mudhar, bagi menyatakan baiat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud kami datang untuk baiat kepada Nabi. Pada masa itu baju kamis baginda sallallahu alaihi wasallam terbuka, atau mungkin maksud beliau iaitu butang baju kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuka. Kemudian aku memasukkan tanganku melalui belahan leher baju kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyentuh tanda kenabiannya. Ni sahabat ni kemungkinan orang kampung, dia berani. Biasa sahabat lain tak berani macam ni. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai macam jubah, tapi Nabi SAW punya leher ni agak terbuka. Jaib di sini maksudnya leher ni. Leher Nabi SAW tu terbuka. Dan waktu tu butang baju Nabi SAW agak terbuka. Jadi bermakna kawasan leher baginda ni agak terbuka. Sahabat ni dia buat apa? Dia berani, dia datang kat Nabi. Dia dengan selambanya dia masukkan tangan dia dekat belakang baju Nabi. Dekat belakang baju Nabi, dia pun pegang belakang baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia pegang, dia masukkan tangan di ke belakang baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pegang cop mohor khatamun nubuwah yang ada di belakang baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu dia lakukan. Dalam hadis ini tak dijelaskan, tapi Allah Maha tahu. Saya rasa boleh jadi juga dia lakukan ni waktu ketika didakap Rasulullah. Boleh jadi. Ini dalam hadis saya tak bagi tahu, tapi saya berperasaan macam tu. Saya rasa dia lakukan macam tu. Macam ni, dia macam ni, bila dia datang kan. Bila dia datang, Allahu Akbar. Saya nak tunjuk minta tolong ya bang. Keluarkan tu ya. Okey. Bila sahabat ni datang, dia peluk Nabi. Bila dia peluk Nabi, dia ambil peluang. Dia ambil peluang untuk ambil keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sapu tangan dia dekat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu dia peluk Nabi dan dia masukkan tangan dia dekat belakang baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masukkan tangan, waktu tu tangan dia tersentuh khatamun nubuwah yang berada di belakang Nabi. Khatamun nubuwah ni berada di belakang Nabi, belah kiri sikit. Jadi waktu tu dia punya tangan dia masuk dalam badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pegang khatamun nubuwah tersebut. Allah Maha tahu, tapi saya rasa mungkin waktu tu dilakukan. Ketika jumpa Nabi, didakap Nabi, dan kemudian dia ambil peluang untuk sentuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya fikir takkan tiba-tiba dia duduk, dia pergi masukkan tangan. Jadi itu macam pelik dilakukan demikian. Jadi boleh jadi waktu dakap Nabi dipanggil mu'anaqah, maka dilakukan perbuatan tersebut. Okey, sambung. Wa bi qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin al-Fadl qala haddatsana Hammad bin Salamah. Tadi saya terlupa, tapi tadi dalam hadis tadi bagi tahu bahawa maknanya baju Nabi itu ada butang. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam pakai jubah, jadi sebahagian butang tu terbuka, jadi sahabat tu masukkan tangan. Wa bi qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin al-Fadl qala haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid an al-Hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Wa qala Abd bin Humayd qala Muhammad bin al-Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadha al-hadith awwal ma jalasa ilayya fa qultu haddathana Hammad bin Salamah fa qala law kana min kitabik fa qumtu li ukhrija kitabi fa qabada ala thawbi thumma qala amli alayya fa inni akhafu an la alqaka qala fa amlaytu alayhi thumma akhrajtu kitabi fa qara'tu alayhi. Masya-Allah. Okey. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah baginda semasa baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, dalam keadaan baginda bersandar kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bersandar sini maksudnya Rasulullah waktu ni sakit nak wafat. Baginda pergi masjid. Jadi baginda pergi masjid dengan dipapah, itu maksudnya. Baginda berpaut. Baginda berpaut kepada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain qitri. Kain qitri ni maknanya sejenis kain kapas yang kesat yang dibuat daripada Yaman, okey, ataupun daripada Bahrain. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain qitri yang diselempangkan di bahunya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ni pula apa ni? Tengok dalam hadis ni. Ni macam saya jelaskan tadi, Nabi suka pakai kain qamis. Nabi suka pakai baju qamis. Tapi zaman Nabi nak dapat qamis susah. Jadi macam dalam hadis ni, Nabi tak pakai qamis. Nabi solat dengan pakai kain. Kain tu kain selai. Kain selai Nabi balut kat badan. Macam lebih kurang Nabi balut kain ihram. Jadi kain yang Nabi pakai ni ialah bukan macam kain ni. Pinjam seban ya bang. Pinjam seban. Panjang buka kan. Buka kan. Buka kan. Boleh ikut tu. Okey ke? Ke cukup ke? Cukup tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam hadis ni yang dikatakan Nabi selempangkan kain tu, Nabi buat macam mana? Nabi buat macam ni. Allah, susah sikit. Macam ni. Nabi buat macam ni. Nabi selempangkan atas bahu. Tapi kain tu panjang lagi. Nabi buat macam ni. Tapi mungkin kain tu lagi macam panjang kain ihram tu, Nabi selempang atas bahu. Jadi Nabi tak pakai baju ni. Tak ada. Jadi Nabi tak pakai qamis. Dalam hadis ni maknanya Nabi solat tak pakai qamis. Lebih kurang macam kain ihram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ni. Kalau kata orang pernah pergi India, Pakistan, biasa kalau ni, kadang-kadang di sana musim sejuk, dia orang pakai macam kain yang ni tu. Dia bukan macam kain macam ni. Dan lepas tu balut atas badan. Itu je Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai time solat. Okey. Allahu akbar. Wa bi qala dekat sini. Okey, jadi dalam hadis ni. Kemudian dalam ni dia kata Abad bin Humaid, salah seorang periwayat hadis ini bercerita, Muhammad bin Fadl berkata, Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku mengenai hadis ini ketika dia mula-mula duduk di hadapanku. Maka aku, iaitu Muhammad bin Fadl, pun segera menjelaskan perincian hadis ini. Iaitu beliau kata apa? Hammad bin Salamah menyampaikan hadis ni kepada kami. Namun belum pun sempat hadis ni selesai dibacakan, Yahya bin Ma'in berkata, lebih baik kalau seandainya hadis ini disampaikan daripada tulisan tuan, maksudnya daripada kitab. Maka aku pun bangkit untuk mengambil tulisanku, iaitu daripada rumahku. Daripada apa? Ambil kitab daripada dalam rumah. Tiba-tiba Yahya segera mencengkam bajuku, lalu berkata, bacakanlah hadis itu dari hafalanmu, iaitu padaku sekarang, kerana sesungguhnya aku khawatir tidak akan melihatmu lagi. Kemudian Muhammad bin Fadl bercerita, maka aku pun membacakan hadis itu kepadanya dari hafalanku. Setelah itu aku keluarkan tulisanku dan aku bacakan lagi kepadanya, iaitu dari tulisanku. Ni apa cerita ni tuan-tuan? Perawi hadis ni cerita, salah seorang perawi hadis ni dia cerita macam mana ulama dulu cukup ambil berat hadis Nabi. Satu orang imam hadis nama Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in jumpa ustaz dia, Muhammad bin Fadl. Dia kata, ustaz, tolong bacakan hadis sekian, yang pasal hadis tadi tu. Hadis tadi yang pasal Nabi pakai kain kitri tu. Nabi pakai kain kitri tu, tolong bacakan kat saya. Ustaz dia pun baca. Hadis ni telah disampaikan oleh guruku, daripada guruku. Baru dia baca hadis kepada Yahya bin Ma'in, anak murid yang datang ni, imam besar ni. Yahya bin Ma'in ni pun imam besar hadis. Yahya bin Ma'in kata, Tuan guru, ada baiknya kalau Tuan guru sampaikan hadis tu jangan sampai diingatan. Tapi Tuan guru ambil kitab, baca balik kitab. Saya takut kalau Tuan guru sampai melalui ingatan, takut tersalah. Ada baik sampaikan daripada kitab. Jadi guru tu baiklah, dia berhenti baca. Lepas tu dia nak masuk rumah,
macam rumah dia sebelah dia baca tu kat depan bilik dia. Katalah tu pintu rumah, dia baca depan pintu rumah dia. Dia nak masuk dalam, nak ambil kitab untuk nak baca melalui kitab. Tapi cepat-cepat Yahya main pegang pada dia. Nanti tunggu. Tuan guru habiskan baca dulu, lepas tu nanti baca kali kedua, ambil kitab baca balik. Mana baca first melalui ingatan, lepas tu baca balik. Kenapa? Saya takut kalau tuan guru ambil kitab, mana tahu kot Allah ambil tuan guru, saya tak tepat nak dengar hadis tu. Allahu Akbar. Poin dalam hadis ni yang paling besar ialah macam mana ulama hadis dulu cukup ambil berat dengan hadis Nabi. Dia takut terlepas. Dia kata tak apa, tuan guru akan baca ikut kitab, okey bagus, tapi sebelum tu baca ikut ingatan. Saya takutkan tuan guru ambil masuk dalam bilik, ambil kitab, Allah ambil tuan guru, kan saya terlepas hadis ni. Jadi saya nak dengar dulu hadis ni, bagi saya dengar dulu, lepas tu baru tuan guru ambil kitab. Jadi tuan guru dia pun duduk balik baca dulu ikut ingatan. Lepas tu masuk rumah, ambil kitab, baca ikut kitab pula. Itu sebenarnya untuk kepastian. Itu sebenarnya ialah untuk kepastian akan hadis ni. Tapi poin ni ialah nak bagi tahu begitu ambil berat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jap. Ni panjang sikit bab ni. Okey, kita habiskan dalam satu sampai hadis nombor lepas tu kita baca sampai hadis nombor 1 ni. Wabi qala haddathna Suwaid bin Nasr qala haddathna Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi, yani bismi imamatan aw qamisan aw ridaan, thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'alah. Baik, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya seperti serban, qamis ataupun rida. Selendang maksud rida. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini baginda, ini ialah doa baca, ini ialah doa yang dibaca ketika pakai baju baru. Okey? Doa ketika pakai baju baru. Apa dia baginda baca? Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'alah. Ini antara salah satu doa. Tapi dalam riwayat lain juga disebutkan doa lain. Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'alah. Apa terima hari ya Allah, seluruh pujian hanya untukmu, sebagaimana engkau memberikan aku pakaian, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini, juga kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Baik, ni doa mana pakai baju baru. Apa maksudnya bila Nabi dapat pakaian baru, Nabi sebut pakaian tu? Maksudnya bila Nabi SAW nak dapat pakaian baru, Nabi sebut, ni serban. Seolah-olah Nabi sebut serban ni. Lepas tu Nabi SAW pun baca doa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani dan sebagainya. Okey? Atau contoh Nabi dapat jubah, kata Nabi SAW sebut ni jubah. Ini jubah ni. Lepas tu Nabi SAW pun mula baca doa tadi. Wa bi qala haddathna Hisham bin Yunus al-Kufi qala haddathna al-Qasim bin Malik al-Muzani anil Jurairi an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwah. Iaitu hadis ni sama seperti riwayat ini sama seperti di atas, lebih kurang macam tadi juga. Ni ada dalam beberapa tapi ni dekatnya. Saya nak minta izin tuan-tuan, boleh tak kita habiskan sikit lagi hadis ni sampai habis bab? Boleh ke, setuju ke? Sikit lagi. Sebab ini sekarang ni bab ni ialah bab 8, sedang cerita bab dia cerita berkenaan dengan bab pakaian. Tapi ada beberapa hadis lagi nak habis bab pakaian. Boleh ke habiskan? Boleh, macam mana tuan-tuan, boleh ke? Kalau tuan-tuan benarkan, saya jalan sikit-sikit lah nak habis sampai habis bab, lepas tu kita berhenti. Boleh Boleh ke? Macam ada boleh kan, macam berat betul tu. Boleh boleh. Okey, ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikit lagi kita habiskan. Sebab nanti tak sedap kalau kita habis tengah-tengah, nanti nak sambung tak best. Sambung ni tergantung. Jadi saya habiskan sikit lagi. Saya baca laju. Okey, baik. Wa bi qala haddathna Muhammad bin Bashar qala haddathna Muadz bin Hisham qala haddathni Abi an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasu al-hibara.
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai adalah hibarah. Hibarah ni iaitu kain buatan Yaman, mana made in Yaman, dibuat daripada kapas, iaitu berhias dan berjalur-jalur merah, iaitu kadang berjalur hijau. Maksudnya ada garisan. Kain tu ada jalur-jalur warna merah. Kain tu iaitu dibuat di Yaman. Baik. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifa an Abi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqai. Qala Sufyan uraha hibara. Okay, Sayyidina Abu Juhaifa radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan cahaya memancar daripada kedua betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud dalam hadis ni Nabi pakai baju warna merah. Tadi ada dalam hadis tadi bagi tahu Nabi pakai baju warna hijau. Nabi pernah pakai baju warna merah, Nabi juga pernah pakai baju warna hijau. Daripada hadis ini sabit bahawa laki boleh pakai baju warna merah. Laki boleh pakai baju warna merah. Baik. Dan kemudian dalam hadis ini bagi tahu bahawa beliau lihat betis Nabi memancar. Apa maksudnya? Kerana Nabi SAW dulu Nabi pakai kain, Nabi tak pakai kain labuh. Nabi SAW pakai kain sampai separuh betis. Jadi maknanya separuh betis yang bawah tu beliau nampak, mana seolah-olah betis Nabi SAW tu bercahaya. Beliau nampak. Baik. Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, pada pendapatku pakaian yang dimaksudkan berwarna merah itu adalah kain hibarah yang tadi tu. وبه قال حدثنا علي بن قشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمة لتضرب قريبا من منكبيه. Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seorang manusia pun yang lebih indah apabila mengenakan pakaian berwarna merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam pula hampir menyentuh kedua bahunya. Hadis ini dah lepas sebelum ni. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala anba'ana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Ubaidullah bin Iyad an Abi Rimta radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Abu Rimta radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai pakaian daripada burdah berwarna hijau. Kain burdah ni kain macam kain selimut tu, kain cadar yang panjang tu Nabi SAW balut kat badan Nabi, dan dua-dua ni warna hijau. Satu Nabi balut atas, satu lagi Nabi balut kat bawah. Baik. Wa bi qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hasan al-Anbari wa an jaddatihi Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'faran wa qad nafadatu wa fil hadits qissatun tawilah. Baik, Qailah binti Makhramah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai pakaian daripada kain tenun yang telah usang. Kedua helai pakaian itu dicelup dengan za'faran, dan warna pakaian itu mulai luntur pudar kerana usangnya. Dalam hadis ini terdapat kisah panjang. Maksud dalam hadis ni, Nabi pakai kain yang telah diwarnakan dengan warna za'faran. Za'faran warna apa? Warna kuning. Mana kain tu asal warna macam putih, lepas tu dicelup dalam za'faran. Maksudnya kain tu dicelup, dipanaskan, za'faran tu air tu kemudian dicelup, dan lepas tu maksudnya diwarnakan dengan za'faran. Maknanya di sini sabit pula Nabi SAW pakai baju warna kuning. Baju tu warna kuning. Jadi ada hadis bagi tahu pakai baju warna hijau, ada bagi tahu pakai merah, dan ada juga bagi tahu pakai warna kuning warna za'faran. Okey, baik. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih. Hendaklah kalian berpakaian putih. Kalian yang masih hidup hendaklah memakai pakaian berwarna putih. Pakaikan kain kafan berwarna putih juga bagi mereka yang telah meninggal dunia di kalangan kalian. Sebab pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Maknanya apa? Orang hidup pakai kain putih sebaik-baiknya, dan orang mati pun pakai kain putih. Kerana Nabi SAW beritahu pakaian yang paling baik yang berwarna putih. Maknanya Nabi SAW galakkan kita pakai putih. Jadi berdasarkan hadis, mana ada baju putih galakkan, boleh pakai merah,
Boleh pakai hijau dan boleh juga pakai kuning. Baik. Dan nama lain pun boleh. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimunah bin Abi Syabib an Maimun bin Abi Syabib an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayadha fa inna atharu atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian berwarna putih sebab ia lebih suci dan lebih baik. Maknanya nampak kemas, nampak cantik. Pakaikanlah kain kafan berwarna putih kepada mereka yang meninggal dunia di kalangan kalian. Orang mati pun pakaikan kain kafan warna putih. Kalau pakai kain kafan warna lain boleh tak? Boleh. Tapi tidak afdal lah, tak sunnah. Maknanya kalau orang tu pakai kain kafan warna lain, kan? Dia saja pelik ke pakai kain kafan lain? Boleh. Tapi maksud tak ikut sunnah lah. Maknanya makruh. Afdal kain kafan ialah warna putih. Baik. Wa wabi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain mirt. Mirt ni iaitu pakaian yang tebal macam kain wool tu. Kain daripada kain wool. Itu bagi Arab panggil mirt. Okey. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain wool daripada yang dibuat daripada bulu berwarna hitam. Yang dibuat daripada bulu yang berwarna hitam. Kan? Okey. Jadi dalam hadis ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kain apa warna hitam. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam balut badan baginda dengan kain yang berwarna hitam. Okey, hadis terakhir. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu melaporkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah ala Romawi. Dia kata jubah ala Romawi yang sempit di kedua-dua lengannya. Yang sempit di kedua-dua lengannya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jubah. Dikatakan ala Romawi ni maksudnya jubah itu diperbuat daripada Rom. Ada riwayat kata Rom di sini maksudnya Syam. Jubah tu dihadiahkan daripada Syam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang jubah tu agak sempit dia punya lengan. Dia bukan ikat, bukan. Dia bukan ada kaf, tapi lengan dia agak sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jubah. Okey, sebenarnya jubah ni apa dia? Dalam bahasa Arab jubah ni ialah dia bukan macam yang sekarang kita panggil ni jubah. Sebenarnya jubah ni ialah pakaian yang mana tengah dia ada belah. Kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang syekh-syekh dari Yaman, Habib-habib dari Yaman, satu dia pakai jubah yang dalam, yang kita panggil jubah ni, tadi kat luar dia ada pakai kain. Kain yang kat luar yang tengah dia terbuka, terbelah tengah. Itu sebenarnya bahasa Arab panggil jubah. Sebenarnya itu jubah. Dari Nabi SAW ada jubah macam tu, yang mana dihadiahkan daripada Syam atau daripada Rom, dihadiahkan baginda, yang mana dia punya lengan dia agak sempit. Kesimpulannya, pakaian Rasulullah SAW yang paling baginda suka qamis. Dan daripada hadis kita tengok bahawa Nabi pernah pakai warna merah, pernah hijau, pernah kuning, pernah hitam. Dan Nabi bagi galakan supaya pakai pakaian warna putih. Dan Nabi SAW juga pernah pakai jubah. Dan sebenarnya jubah ialah pakaian yang tengah dia terbelah. Jadi maknanya mungkin Nabi SAW ada pakai baju yang dalam, baju tu mungkin agak pendek, lepas tu luar Nabi SAW sarung lagi jubah. Sekarang ni dekat muzium Turki ada lagi jubah tinggalan Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh tengok sekarang ni Allah mudahkan, Google boleh Google je, bukan tanya Google, tapi kita tengok kat Google, gambar tu ada satu jubah bulu milik Rasulullah SAW. Jubah tu jubah bulu, agak tebal. Jubah bulu warna lebih kurang macam mana, dia dah macam warna macam dah kuning sikit dah jubah tu. Jadi jubah tu jubah bulu. Kita tengok jubah tu agak labur, belah tengah dia dan kemudian dia ada lengan. Sebenarnya itulah asal jubah. Sebenarnya jubah yang sekarang kita pakai ni, yang kita pakai dengan nama jubah, ini sebenarnya bahasa Arab lebih tepat panggil qamis. Hakikatnya jubah yang sekarang kita pakai ni sebenarnya lebih tepat nama dia qamis, bukan jubah. Jubah ialah sebenarnya yang tengah dia terbelah. Itulah hakikat sebenarnya jubah. Baik, wallahu alam. Sampai itu saja. Tajuk seterusnya iaitu berkenaan dengan sifat kehidupan Rasulullah SAW. Saya minta maaf lama sikit, tapi mudah-mudahan kalau lama pun insya-Allah ada manfaat dan ada keberkatan buat majlis kita pada malam ini. Wallahu alam.
Nanti sambung lagi bab yang ke-9 kan? Bab ke-9 kan? Bab ke-9 insya-Allah kita akan sambung. Kat mana? Ha? Oh, belum tahu lagi. Oh, nanti kena tengok ni lah dalam iklan. Oh, tak putus lagi Okay, tapi nanti akan sambung majlis yang ketiga. Kita akan sambung bab yang ke-9, majlis yang ketiga insya-Allah. Okay, mana-mana tuan-tuan yang nakkan kita